TV KPM. Gunakanlah bahasa kebangsaan kita, marilah amalkan ramai-ramai. Bahasalah menyatukan kita semua, yakinlah bahasa jiwa bangsa. Didik TV KPM. Wah, cikgu hebatnya. Saya ingat tadi Datuk Seri Siti Nurhaliza nyanyi tadi. Sedap sangat suara cikgu ni. Okey. Hari ini kita akan meneroka apa yang berdasarkan nyanyian cikgu tadi. Mata pelajaran sejarah. Ya. Bahasa Melayu. Ya, betul. Untuk topiknya bahasa kebangsaan. Wow, hebat sekali. Ini untuk tahap 2 ya, cikgu? Ya, betul. Okey, bersama dengan Kak Eli Arifin hari ini. Assalamualaikum adik-adik yang sedang menonton Teroka di Didik TV KPM. Saya daripada Kak Eli, kita juga ada cikgu yang suara lunak merdu hari ini, iaitu Cikgu Madia. Okey, juga sebelum kita berkenalan dengan murid-murid dalam talian, kita berkongsi SOP dulu, cikgu. Okey. Saya nak beritahu kepada adik-adik di rumah untuk sentiasa memastikan penjarakan sosial, penjarakan fizikal, 1 meter, kerap sanitasi tangan, cuci tangan dan memakai pelitup muka setiap kali nak keluar dari rumah, dan pastikan keluar bila perlu sahaja. Okey, dan kita sama-sama bantu untuk mengurangkan kes kita setiap hari. Okey, cikgu. Okey, kita nak berkenalan dengan murid-murid dalam talian. Siapa murid-murid yang daripada Sekolah Kebangsaan Sinar Mutiara Pekan Pahang ni, cikgu? Adik-adik comel. Okey. Kenalkan diri kamu semua. Kita mulakan dengan Fatihah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Cikgu Madia. Hai Kak Eli. Hai. Nama saya Nur Alia Fatihah binti Mat Syafie Khairil. Boleh panggil saya Alia. Okey. Terima kasih, Alia. Seterusnya kita ada siapa tu? Amani. Betul, Amani. Betul, ya, Amani. Amani. Hai. Hai. Assalamualaikum. Hai Cikgu Madia. Hai Kak Eli. Nama saya Nur Amani Alia binti Muhammad Saleh. Boleh panggil saya Amani. Okey, Amani. Terima kasih. Dan kita ada askar hero kita, Mukri. Silakan, Mukri. Assalamualaikum. Salam. Hai Cikgu Madia. Hai Kak Eli. Nama saya Ahmad Mukri Hakim bin Usman Hisham. Boleh panggil saya Mukri. Okey, terima kasih, Mukri. Kita ada Izlan. Assalamualaikum. Hai Cikgu Madia. Hai Kak Eli. Nama saya Muhammad Azlan. Boleh panggil saya Izlan. Izlan, comel, memalu dia, cikgu ya. Seterusnya, cikgu, kita ada siapa tu? Anaki. Anaki ya. Anaki. Assalamualaikum. Hai Cikgu Madia. Hai Kak Eli. Nama saya Muhammad Anaki bin Muhammad Azam. Boleh panggil saya Anaki. Terima kasih, Anaki. Dan yang terakhir, cikgu, kita ada Damian. Silakan, Damian. Damian. Damian okey ke tu? Okey, Damian. Dengar tak suara Kak Eli kat sini? Damian dah kacak bergaya dah ni, pakai baju warna ungu ni. Dengar tak? Okey, tak apa. Kejap lagi kita bersama dengan Damian. Dia biasalah kalau bila secara virtual ni, masalah komunikasi secara talian atas talian ni memang begitulah. Okey, cikgu, apa yang kita akan teroka dalam mata pelajaran kita hari ini? Apa yang menariknya? Baiklah, hari ini Eli, kita akan belajar berkaitan dengan bahasa kebangsaan, yang mana kita akan belajar kita akan teroka tentang kedudukan bahasa kebangsaan dan bahasa-bahasa lain dalam perlembagaan di Malaysia. Kemudian kita juga akan teroka berkaitan dengan peranan dan institusi yang memartabatkan bahasa kebangsaan, dan akhir sekali cabaran yang mereka akan hadapi. Jadi itu yang menariknya. Bahasa kebangsaan ni biasanya akan melibatkan
logo, kata bunga Ya, dan betul. perkara-perkara berkaitan dengan negara kita kan? Betul Ellie. Kerana bahasa kebangsaan ini merupakan salah satu daripada 5 identiti negara. Kalau sebelum ni murid-murid kita pernah mengikuti Didik TV sebelum ni, ada beberapa cikgu telah menerangkan berkaitan beberapa aktiviti, beberapa identiti kebangsaan, iaitu lagu, bunga kebangsaan, bendera, jata negara. Dan hari ini kita akan belajar dan teroka berkaitan dengan bahasa kebangsaan. Baik, okey. Kita nak berkenalan dengan seorang lagi murid cikgu yang kita tak sempat tadi nak kenal dengan dia. Ya, adik Damian. Dengar Kak Eli tak? Dengar? Dengar? Okey, kenalkan diri sayang. Hai Kak Eli. Hai. Hai Cikgu Madia. Nama saya Mia Mikael bin Muhammad Syukri. Boleh panggil saya Damian. Kak Eli tolong sambung. Kena bantu hari ni. Kesian dia. Dia dah tersangkut, dah pejam mata dia. Okey. Kejap lagi kita akan meneroka dengan lebih lanjut bersama dengan adik-adik comel Kak Eli dan talian ni. Ya Allah. Hai. Juga bersama dengan Cikgu Madia untuk mata pelajaran sejarah bahasa Melayu bagi topiknya bahasa kebangsaan. Kita berehat seketika. Okey. Kita kembali selepas ini di Teroka di Didik TV KPM. Dia bunuh je. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali di Teroka di TV KPM bersama dengan Kak Eli di sini dan juga Cikgu Madia yang cantik hari ini untuk sama-sama kita meneroka mata pelajaran sejarah, topiknya bahasa Melayu, bahasa kebangsaan. Betul. Baik, Cikgu dalam talian juga bersama dengan kita adalah murid-murid dari Sekolah Kebangsaan Sinar Mutiara Pekan Pahang. Jauh betul sampai ke studio kita pada hari ini. Okey, sebelum kita memulakan penerokaan kita, izinkan kita melakukan SOP dengan memakai sanitizer dulu. Selepas ni kita ada banyak aktiviti menggunakan tangan ni, hands on. Selepas ni. Okey, silakan Cikgu Madia. Okeylah, baiklah. Semua murid-murid di dalam talian dan juga di rumah, hari ini kita akan meneroka berkaitan dengan bahasa kebangsaan. Dan apakah itu bahasa kebangsaan? Ya, bahasa kebangsaan adalah bahasa Melayu. Dia telah rasmi berada dalam Perlembagaan Malaysia. Dan untuk meneruskan penerokaan kita hari ini, cikgu nak anak murid cikgu bantu cikgu berkenaan dengan kedudukan bahasa kebangsaan di Malaysia. Sebab anak murid kita di talian ini dia telah melakukan penerokaan. Jadi kita mahu mereka kongsikan bersama-sama. Okey, ada sesiapa yang nak bantu cikgu? Siapa? Siapa yang nak sama-sama? Izinkan saya menjawab, Cikgu. Okey, bagus Alia. Okey. Bahasa kebangsaan merupakan bahasa Melayu. Namun, apa yang saya dapat lihat adalah penggunaan bahasa lain selain bahasa Melayu adalah bebas digunakan dalam aktiviti harian, Cikgu. Okey. Wow, dia bercakap pun macam dia berpidato. Hebatlah dia ni. Okey, bagus. Okey, betul. Betul Eli. Okey, bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan dan bebas digunakan juga bahasa lain di negara kita. Namun sejarah ni dia perlu ada bukti. Sejarah tidak berbicara kosong. Ada sesiapa yang boleh memberikan membuktikan pernyataan Alia tadi? Ada sesiapa yang boleh bantu cikgu? Saya Cikgu. Okey, Izlan. Benar, berdasarkan perkara 152 bahasa kebangsaan ada menyatakan tentang perkara ini. Bahasa selain daripada bahasa Melayu seperti bahasa Inggeris, Mandarin, Tamil dan sebagainya tidak dihalang atau dilarang penggunaannya bagi tujuan selain daripada urusan rasmi, Cikgu. Jadi nampak tak seronok kita berada di Malaysia kerana negaranya yang demokrasi, tiada halangan dan tidak terlarang untuk menggunakan bahasa lain. Baiklah Eli, kita nak teruskan penerokaan kita pada hari ini. Jadi kita nak bermain sedikit dengan anak murid cikgu yang berada di talian. Boleh. Okey, mereka akan berkongsi berkenaan dengan penerokaan mereka berkaitan peranan bahasa kebangsaan.
Menarik. Okey. Jadi untuk itu Eli, cikgu terpaksa minta tolong Eli ni. Boleh, cikgu. Okey. Kita akan membuat cabutan dulu. Siapa yang akan berkongsi berkaitan dengan hasil penerokaan mereka. Okey. Wow, ada cabutan. Boleh cabut yang mana-mana saja Eli. Okey, saya pilih ya. Okey. Saya pilih nombor 5. Okey, nombor 5. Okey, saya pilih nombor 5. Allahu Okey. Akbar. Siapa ni? Siapakah? Alia. Okey, Alia. Silakan Alia. Saya rasa peranan bahasa kebangsaan adalah ianya sebagai asas pembinaan negara bangsa. Wah, menarik. Adakah betul jawapan cikgu? Pembinaan negara bangsa macam mana tu? Alia boleh beri tambahan sedikit? Pada pendapat saya, masyarakat Malaysia memerlukan satu bahasa yang difahami oleh semua kaum sebagai perpaduan. Ya, betul. bagusnya. Kita memerlukan satu bahasa yang difahami oleh semua orang. Bangsa. Okey, Eli, kita kena bagi satu bintang untuk anak muda kita hari ini. Ini ganjaran untuk jawapan yang betul Ya, ni. betul. Tahniah Alia. Okey. Okey, seterusnya Eli, nombor berapa Eli? Okey, saya nak cabut nombor 2. Okey, siapakah agaknya nombor 2? Murid kita Damian. Okey, Damian. Oh, cikgu. Peranan bahasa kebangsaan adalah sebagai bahasa undang-undang. Oh, bahasa undang-undang. Bahasa undang-undang, Apa tu bahasa undang-undang, Damian? Bahasa kebangsaan yang digunakan dalam urusan-urusan rasmi mahkamah, cikgu. Ya, betul. Bahasa kebangsaan adalah bahasa rasmi dan sebarang urusan rasmi termasuklah urusan di mahkamah, Eli, perlu menggunakan bahasa kebangsaan. Jadi betul, kita beri lagi anak murid kita ganjaran bintang hari ini. Bagus semuanya. Okey. Okey, seterusnya Eli, nombor berapa Eli? Saya pilih nombor 3. Okey, nombor 3 siapa Eli? Izlan. Izlan. Okey, Izlan. Hasil bacaan saya dapat rumuskan bahasa kebangsaan berperanan sebagai lambang jati diri. Wah. Maksudnya Izlan? Maksudnya, lambang negara Malaysia di persada dunia dan pengakuan jati diri rakyat Malaysia. Betul. Sangat tepat. Kerana bahasa kebangsaan adalah salah satu identiti negara dan mestilah dia lambang diri kita. Satu lagi untuk Izlan. Hebat Izlan. Tahniah. Okey. Okey. Seterusnya, saya pilih nombor 6. Baik, nombor 6. Nombor 6. Allahu Akbar. Koyak dah gambar dia. Amani. Amani. Peranan bahasa adalah sebagai bahasa pendidikan. Sebab secara Kita teruskan Amani. Sebab secara jelasnya guru menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan bahasa penyampaian maklumat. Betul, tepat. Ya, sangat tepat. Ini mesti berdasarkan pengalaman Amani dekat sekolah ni. Dia dengar cikgu bercakap dan menyampaikan maklumat berkaitan pembelajaran sejarah dalam bahasa Melayu. Dan sangat tepat, betul? Dan kita berikan ganjaran untuk Amani. Satu bintang untuk Amani juga. Okey. Saya pilih lagi? Ya, silakan. Saya pilih nombor 1. Nombor 1 adalah Mukri. Mukri. Ya, Mukri. Peranan bahasa kebangsaan adalah sebagai bahasa perhubungan. Bahasa perhubungan ini penting kerana kita sebagai rakyat Malaysia perlu mempunyai satu bahasa yang digunakan sebagai bahasa komunikasi antara masyarakat berbilang kaum. Ya, betul. Bahasa komunikasi untuk kita berkomunikasi. Tepat sangat. Okey. Hebat Mukri. Kak Eli bagi satu tak bintang. sia-sia cikgu datang jauh-jauh ni. Itulah cikgu. Murid-murid cikgu semua pandai-pandai. Okey, terakhir. Dan yang terakhir. Kita ada nombor 4 ni. Kita ada siapa? Kita buka dia. Anaki. Okey, Anaki. Peranan bahasa kebangsaan ialah sebagai bahasa persuratan. Perlu ada satu bahasa yang digunakan untuk urusan persuratan, terutamanya dalam urusan rasmi. Selain itu, apa yang saya tahu, banyak karya seni menggunakan bahasa kebangsaan seperti syair, penulisan novel dan lain-lain lagi.
Ya, betul. Sangat tepatlah Eli. Bangga betul Cikgu hari ini sebabnya semua mengeluarkan hasil terokaan yang tepat dan betul. Ya, bahasa kebangsaan merupakan bahasa rasmi. Bahasa Melayu digunakan dalam persuratan. Jadi segala urusan rasmi Eli, kita mesti menggunakan bahasa kebangsaan. Jadi kita berikan ganjaran untuk Anaki. 1 bintang untuk Anaki. Hebatlah murid-murid cikgu ni. Adik-adik Kak Eli ni semuanya pandai-pandai belaka dan sangat memahami tentang mata pelajaran kita hari ini. Untuk topik bahasa Melayu, bahasa kebangsaan. Okey cikgu. Okey. Jadi cukup ke ganjaran 1 bintang ni untuk mereka saja cikgu? Kita ada banyak lagi aktiviti Eli, dan hari ini kita teruskan penerokaan kita berkaitan dengan institusi yang berperanan memartabatkan bahasa kebangsaan. Okey. Tapi Eli, untuk anak-anak murid kita di dalam talian, cikgu nak minta mereka bentangkan hasil terokaan menerusi aktiviti hands-on Eli. Okey, aktiviti. Wow, menariknya. Aktiviti apa pula cikgu? Kita akan menghasilkan diorama kertas. Diorama kertas. Dan sementara anak-anak murid kita menyiapkan tugasan mereka, cikgu nak tunjukkan bagaimana kita boleh menghasilkan diorama kertas. Diorama tu apa cikgu? Okey, diorama tu adalah satu pentas yang menceritakan tentang sesuatu peristiwa. Okey. Jadi dia jadi sesuatu yang membantu murid kita untuk menceritakan apa yang mereka nak sampaikan. Jadi hari ini anak-anak murid kita akan menyampaikan berkenaan dengan institusi yang berperanan memartabatkan bangsa kebangsaan. Okey, jadi kita nak buat sekarang cikgu? Okey, ya betul. Silakan, saya akan alihkan dulu. Okey, boleh. Allahu Akbar. Frame ni supaya kita boleh tunjuk dekat adik-adik kat rumah ni. Okey. Tak apa. Ini nak buat juga satu? Boleh ke cikgu? Boleh cikgu. Saya buat juga satu je. Okey, jadi apa yang kita perlukan cikgu? Okey, apa yang kita perlukan adalah gam. Gam mesti. Okey. Kertas kosong. Kertas kosong. Pisau ataupun gunting. Silap dah. Okey. Kemudian kita hanya perlukan kreativiti. Dan ni apa? Untuk apa cikgu tujuannya? Okey, untuk anak murid kita di dalam talian, mereka perlu menghasilkan penceritaan mengikut kreativiti. Tapi untuk kita tontonkan dan tunjukkan, saya bagi yang dah siap lah. Jadi ni dah siap lah. Ni dah siap cetak dah ni. Okey. Jadi saya perlu buat apa? Okey, pertama sekali, kertas A4 ni, apa yang perlu kamu buat adalah kamu perlu lipat agar dia menjadi segi 4 sama. Segi 4 sama. Okey. Ini zaman-zaman sekolah. Dia macam origami ya. Okey. Boleh ni? Okey, boleh insya-Allah. Lepas tu cikgu, lepas kita dah buat segi 4 sama. Dah dapat bentuk macam ni. Okey, kemudian kita ada baki kan? Kita gunting. Itulah tujuan gunting tu. Gunting tu. Okey, cikgu boleh guna gunting tu, tak apa. Boleh Saya gunakan kuasa dalaman saya untuk memotong kertas ini. Okey. Boleh ni? Okey, jadi kita dah dapat bentuk segi 4 sama. Kemudian kita perlu lipat dia menjadi 4 segi sama yang kecil lagi. Macam mana? Kita lipat 2. Tajam betul-betul ni. Okey. Lipat 2. Okey. Ini tertinggal satu step. Okey. Macam ni. Okey. Lepas tu lipat 2. Okey. Kemudian kita lipat satu lagi. Lipat 4 lah. Lipat 4. Okey. Dia jadi segi 4 sama yang sangat kecil. Kan? Betul tak? Okey. Jadi untuk kita bangunkan dia, kita perlu buat satu keratan lah. Tapi tak payah banyak pun. Kita kerat sikit saja dekat bawah ni Okey. Keratan tengah. Dekat tengah ni. Kena potong. Kena potong sampai dekat tengah ni je. Satu je. Satu saja. So kita jadi macam ni. Okey? Okey. Nampak ya? Ada mulut lah. Ada mulut ke? Ada kaki ke? Okey, boleh? Okey, setelah itu kita perlu gamkan. Gamkan di bahagian bawah. Cikgu, gunting saya ingat tak apa. Tak apa. Tangan tak berdung. Okey, Okey, lepas tu kita tolak dia ke bawah. Ke bawah. So dia akan berdiri macam ni lah. Jadi tak boleh? Jadi sama Kot. Okey, lepas tu kemudian kita gamkan supaya
Dia terletaklah dekat situ. Okey. Faham? Okey, boleh Li? Boleh, insyaAllah. Kita buat dia, cikgu. Okey, tapi anak-anak murid kita Adik-adik dalam talian okey ke? Mungkin boleh tunjuk hasil lipatan yang dah digam. mereka tengah sibuk. Mereka tengah sibuk lagi nampak ya. Sibuk Kak Eli, jangan kacau saya. Saya tengah konsentrate ni. Okey. Okey, jadi semua dapat macam ni ya? Jadi lepas tu kita buat photoshoot lah guna benda ni. Sebab Pun cikgu, boleh. saya biasa tengok kan, cikgu mesti pernah tengok yang kalau kita nak ambil gambar sekarang ni, kita tak perlu gunakan studio. Kita hanya gunakan macam box macam ni, tutup, lepas tu letak produk kat tengah. Ya, betul. Konsep dia sama. Kan? Tapi untuk hari ni bukan ya? Bukan. Okey. Okey. Jadi kita kalau anak murid kita akan ikut kreativiti mereka lah untuk hasilkan macam mana. Tapi untuk hari ini, untuk cikgu di studio, cikgu nak buat diorama institusi pendidikan. Jadi cikgu ada sekolah. Jadi cikgu akan tampal di ruangan belakang. Oh, kena buka. Tapi nak diingatkan kepada adik-adik di rumah, kalau nak memakai pisau ataupun gunting, pastikan ada pengawasan ibu bapa. Saya pasti adik-adik dalam talian ada ibu bapa yang juga mengawasi mereka di belakang kamera. Hati-hati. Sambil kita belajar dan menerusi virtual ni. Ya, betul. Baik. Okey. Kemudian pastikan diorama kita ada latar lah. Jadi sekolah ni adalah latar. Okey. Latar. Okey. Saya cikgu dan murid-murid akan sibuk. Kita nak menghias kita punya apa nama diorama. Diorama ni dan kejap lagi kita akan tunjukkan hasilnya. Sebab kita nak berehat seketika sekali lagi cikgu. Okey. Kita kembali selepas ini di Teroka di Didik TV KPM. Okey. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali di Teroka Didik TV KPM bersama Kak Eli Arifin di sini dan juga Cikgu Madia serta murid-murid dalam talian dari Sekolah Kebahasaan Sinar Mutiara Pekan Pahang. Kalau tadi kita ada meneroka berkenaan dengan bahasa Melayu untuk mata pelajaran kita sejarah, topiknya bahasa Melayu, bahasa kebangsaan, dan juga kita ada buat sedikit aktiviti iaitu diorama. Ya, betul. Diorama? Kertas. Dan sekarang ni kita nak tunjukkan hasil dia. Cikgu, tutup dulu cikgu, tutup dulu. Okey, tutup dulu. Okey, rahsia kita. Okey, cikgu dah bersedia? Okey. Kita tunjuk hasil kita sama-sama. Okey. Okey, 1, 2, 3. Comel tak diorama Kak Eli dan diorama cikgu. Pandai cikgu cari samalah macam Kak Eli ni. Warna rambut pun sama. Dua-dua sama ya hari ni. Okey, ini adalah hasil kita. Dan kita nak tengok adik-adik dalam talian pula. Betul. Hasil mereka, cikgu silakan. Jadi untuk itu ada sesiapa yang nak mulakan dulu perkongsian hasil tugas diorama yang kamu dah hasilkan? Okey, kita boleh semua angkat dulu kita tengok, boleh cikgu? Boleh. Okey. Boleh semua angkat. 1, 2, 3. Wow. Hebat sangat diorama mereka ni cikgu. Ya, nampak tu. Kita punya macam ni je. Yang ni memang membantu mereka untuk melahirkan kreativiti. Wow. Saya suka tengok Izlan. Siapa bawah tu? Alia. Ya. Lagi Mukri, Naki punya comel. Ada apa depan tu? Batu-bata. Nur Amani Alia. Ada macam perhimpunan. Damian. Damian punya muka dia garang lah. Damian. Sistem pendidikan Alia. Okey, terima kasih banyak-banyak. Jadi kita nak minta mereka bentangkan sedikit tentang diorama mereka. Okey, siapa yang nak mulakan dulu? Kongsikan institusi apa yang memartabatkan. Ya? Izlan. Okey, Izlan. Yuk. Silakan. Saya menghasilkan mini diorama berkaitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Ya. Dewan Bahasa dan Pustaka. Okey. Ini merupakan model diorama Dewan Bahasa dan Pustaka yang dihasilkan oleh saya. Okey. Itu Izlan pakai tanjak ke tu?
Ya, dia Ya. betul-betul mengikut baju kebangsaan je kan? Ya, betul. Hari ni kita nak ada semangat kebangsaan tu. Kebangsaan tu pokok apa tu? Mungkin pokok Melaka. Pokok tu ada apa? Dia ada tulis sesuatu. Tulis Okey, apa tu? Okey, Izlan. Ada apa lagi nak tambah? Hasil perokaan saya Ya. telah ditubuhkan pada 1956 dan berfungsi sebagai penggalak penggunaan bahasa kebangsaan, cikgu. Ya, bagus. Nampak tak? Mereka boleh menceritakan balik berdasarkan dayurama yang mereka hasilkan. Okey, ada sesiapa yang nak tambah tak berkaitan dengan UKM? Jadi Kak Eli kena bagi bintang ke? Ya, betul, Lily. Kita bagi bintang untuk Izlan. Okey, silakan. Siapa yang nak tambah tu? Amani Alia. Ini adalah hasil diorama saya. Okey, Amani. Ini adalah Dewan Pustaka, Dewan Bahasa dan Pustaka. Dari sini kita ini adalah maklumat hasil terokaan saya adalah DBP membina dan memperkayakan bahasa kebangsaan dalam semua bidang, malah terlibat dalam penerbitan bahan bacaan. Ya, betul. Itu hebat. tugas dia. Sebab tu institusi ini memartabatkan bahasa kebangsaan. Okey, tadi Kak Eli dah bagi bintang sebagai ganjaran kepada Izlan dan sekarang ni Kak Eli bagi dekat Amani pula. Okey, seterusnya cikgu. Okey, seterusnya siapa yang nak bentangkan diorama dia? Okey, siapa yang nak bentang? Silakan. Okey, Alia. Silakan Alia. Saya membentangkan mini diorama sekolah mewakili sistem pendidikan. Hasil terokaan saya dalam Penyata Razak 1956 telah menyatakan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar di sekolah kebangsaan. Ya, bagus. Tepat sekali, Eli. Alia membentangkan dengan maklumat yang tepat. Tak ada yang omong kosong orang panggil. Okey, ada sesiapa lagi yang juga menghasilkan institusi pendidikan? Okey, Kak Eli bagi satu bintang untuk Alia. Ya, betul. Saya, cikgu. Silakan. Okey, Siapa tu? Damian. Damian. Saya juga menghasilkan diorama sekolah yang mana Penyata Rahman Talib 1960 juga ada menyatakan berkaitan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar di sekolah dan universiti. Ya, betul. Betul. Okey, tepat sekali. Okey. Bagus Damian. Satu bintang. untuk Satu Damian. bintang untuk Damian. Okey, seterusnya cikgu. Okey, seterusnya siapa lagi yang nak kongsikan dengan cikgu? Hasil diorama yang telah kamu buat. Saya, cikgu. Okey. Ya, okey. Tunjukkan Mukri. Itu dia diorama Mukri. Comel je. Alah. Saya Silakan sayang. Okey. Saya ditubuhkan pada tahun 1970. Okey. Okey, cikgu bantu tadi. Boleh. Dia berkaitan dengan UKM ataupun Universiti Kebangsaan Malaysia. Okey, terima kasih Mukri. Terima kasih. Mungkin satu bintang. Satu bintang untuk Mukri. Okey, yang terakhir kita ada Anaki. Okey, Anaki. Saya sama, cikgu. Okey. UKM mempertahankan kedudukan bahasa kebangsaan demi memartabatkannya sebagai bahasa ilmu. Ya, betul. Itulah tugasnya sebab dia memartabatkan bahasa Kebangsaan. bahasa kebangsaan sebagai bahasa ilmu. Baiklah. Satu bintang untuk Satu Anaki. bintang untuk Hebat. Anaki. Nampaknya semua Dapat bintang. Dapat bintang. Penuh dah ganjaran cikgu. bagus. Tapi Eli, kita tak berhenti dekat sini je, Eli. Oh, ada lagi cikgu? Kita ada satu lagi tugasan. Kita nak bermain-main dengan murid sekolah rendah ni. Mereka memang sangat suka bermain. Ya, betul. Seronok. Saya pun seronok bila kita dapat sama-sama bermain dan meneroka dengan mereka untuk Okey. mata pelajaran ni. Okay, Betul. Baiklah, seterusnya kita nak meneroka lagi berkaitan dengan cabaran yang dihadapi oleh bahasa kebangsaan. Dan untuk itu anak murid cikgu di dalam talian akan membantu cikgu menganalisis gambar pada peta buih yang akan cikgu tunjukkan. Okey, silakan cikgu jangan nak ke sana. Okey, cikgu nak ke sini. Okey. Okey. Cikgu ada peta buih dekat sini. Okey, siapa yang nak mulakan dulu analisis gambar untuk gambar yang pertama? Siapa? Nah. Atau cikgu pilih?
Siapa? Cikgu pilih siapa? Amani? Amani nak. Ya, okey. Cikgu. Okey. Berdasarkan gambar saya, nampak ada beberapa orang murid sedang berbual. Betul. Ada lebih daripada satu kaum. Daripada analisis saya rasa cabarannya adalah dalam komunikasi. Harian, pada pendapat saya, semua mereka mendahulukan bahasa kebangsaan supaya semua faham apa yang dikatakan. Ya, betul, Eli. Cabarannya adalah masalah komunikasi. Sekiranya kita tidak menggunakan bahasa kebangsaan yang difahami oleh semua orang, maka kita akan menghadapi masalah komunikasi. Kita tengok betul atau tak jawapannya. Deng deng. Deng. Betul ke? Ya, betul. Wah, Bahasa hebatlah. Komunikasi harian. Okey. Hebat Amani. Ah, Ada okey. bintang ke? Tak Ya. cukup lah bintang kat Eli cikgu. Tak cukup ke? Okey, kita bagi yang sempat je dulu. Cukup. Ada cukup Cukup, okey, insyaAllah. kita bagi kena bagi kat Amani ni. Mereka dah Okey, kita beri kat semangat. Amani satu bintang. Mereka dah semangat meneroka hari ni. Okey, silakan cikgu. Okey, seterusnya siapa nak bantu cikgu untuk gambar yang kedua? Siapa boleh bantu cikgu? Saya, cikgu. Okey, Mukri, silakan. Apa yang saya dapat lihat adalah dua orang wanita sedang berbual. Seorang wanita sedang bercakap dengan yakin, manakala seorang lagi sedang mendengar dengan tekun. Saya rasa penutur perlu yakin untuk bercakap dalam bahasa kebangsaan semasa berbual. Ya, betul. Ini nampaknya berkaitan dengan apa yang cikgu rumuskan adalah berkaitan dengan sikap penutur. Perlu yakin. Kalau tak yakin untuk berbahasa Melayu atau berbahasa kebangsaan, maka akan terjadilah cabaran yang terpaksa dihadapi. Okey, cikgu buka betul tak apa yang Mukri sampaikan. Terkoyak pula. Tak apa. Okey, sikap penutur. Betul. Tahniah Mukri. Tadi Baiklah. Bintang untuk Amani dan satu bintang untuk Mukri. Okey. Baiklah, seterusnya. Gambar yang seterusnya. Gambar yang seterusnya. Siapa boleh bantu cikgu? Ayat cikgu. Okey, Anaki. Gambar menunjukkan komputer riba. Ini merupakan alatan teknologi pada masa kini. Biasanya, berdasarkan pengalaman saya, kebanyakan aplikasi di dalam internet menggunakan bahasa Inggeris dan inilah cabaran bagi bahasa kebangsaan, cikgu. Betul. Tepat sekali, Eli. Wow. Betul. Di dalam WhatsApp ataupun semua aplikasi dalam komputer internet semuanya menggunakan bahasa Inggeris dan inilah menjadi cabaran bagi bahasa kebangsaan. Jadi kita lihat betul ataupun tidak. Teknologi maklumat. Okey. Betul ke cikgu? Betul, Eli. Jadi kita kena beri mereka Satu bintang satu untuk bintang Anaki. untuk Anaki. Okey. Baiklah, seterusnya. Gambar yang seterusnya. Siapa boleh bantu cikgu? Saya, cikgu. Okey, Alia. Saya, cikgu. Gambar menunjukkan ayah, ibu dan seorang anak lelaki, cikgu. Saya dapat rumuskan bahawa cabaran bahasa kebangsaan adalah berdasarkan latar belakang keluarga, yang mana keluarga perlu memberikan semangat dan tunjuk ajar kepada anak-anak dalam penggunaan bahasa kebangsaan yang betul, cikgu. Ya, okey, banggalah cikgu hari ni. Memang tepat dan padat. Okey, jadi berkaitan dengan, kita lihat betul ataupun tidak, latar belakang keluarga. Jadi tepat pernyataan disampaikan oleh Alia. Satu Okey. bintang untuk Satu Alia. bintang untuk Alia. Wang besar. Okey, seterusnya cikgu. Okey, baiklah, seterusnya. Siapa nak bantu untuk gambar seterusnya? Saya, cikgu. Pak Izlan? Gambar yang ditunjukkan seperti di makmal komputer yang berada di sekolah. Jika difikirkan kembali, cabaran di sekolah juga sangat besar kerana ada yang cenderung untuk menggunakan bahasa ibunda atau dialek semasa proses pembelajaran. Ya, betul.
Ini adalah merupakan gambar murid ketika berada di sekolah. Dan kita lihat adakah jawapannya betul? Bidang pendidikan. Ya betul. Pandailah anak murid cikgu hari ini. Menganalisis gambar. Dia tahu tu adalah gambar di sekolah. Jadi cabarannya adalah di dalam bidang pendidikan. Okey Ellie, satu lagi bintang. Untuk Damien. Betul ke Damien? Untuk Izlan. Izlan. Minta maaf. Okey. Muka awak comel-comel semua. Kak Ellie rasa macam semua sama je sebab comel sangat. Okey, gambar yang terakhir. Siapa boleh bantu cikgu? Saya, cikgu. Okey. Berdasarkan pemerhatian saya pada gambar terakhir ini, saya dapat lihat seorang murid sedang menggunakan aplikasi WhatsApp dan melayari Facebook. Semua aplikasi ini kebiasaannya pengguna menggunakan bahasa rojak dan tidak formal. Betul. Sangat betul. Sebab dia nampak ada murid sedang melihat telefon, ada seorang lagi sedang melayari Facebook. Ini mesti biasalah ni kan. Okey. Jadi itu adalah cabaran bagi bahasa kebangsaan. Kita tengok betul ataupun tidak. Cabut. Kita cabut. Bahasa rojak. Jadi betul. Betul untuk Damien. Jadi ganjaran terakhir. Ya betul. Satu bintang untuk Damien. Semuanya dah kumpul bintang lah cikgu. Hebat-hebat lah semua ni. Betul tu. Okey, baik cikgu. Kita akan berehat sekali lagi. Ya. Sebab kita dapat banyak sangat penerokaan kita lakukan pada hari ini dengan murid-murid dalam talian. Jadi selepas ini kita akan rumuskan secara keseluruhan terhadap apa yang telah kita teroka hari ini. Boleh? Boleh. Okey, kita kembali selepas ini di Teroka di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Wah, hebat-hebatlah murid-murid cikgu ni. Semua dapat 3 bintang penuh ni cikgu. Semua apa dia cikgu? Maknanya itu bukti mereka dah menguasai objektif pada hari inilah. Betul lah. Kembali di Teroka di Didik TV KPM bersama dengan Kak Ellie dan juga Cikgu Madia. Ini adalah ganjaran yang kita berikan kepada adik-adik dalam talian kita yang sama-sama dapat menjawab soalan daripada cikgu. Berikan tepuk tangan untuk diri sendiri. Okey cikgu. Okey. Setelah apa yang kita teroka tadi, banyak juga perkara yang kita dapat, kita belajar dan juga kita hadam sebagai anak bangsa kan. Betul. Jadi mungkin cikgu nak rumuskan secara keseluruhan terhadap penerokaan kita hari ini. Boleh Ellie. Tapi sebelum cikgu rumuskan, apa kata kalau kita dengar dulu rumusan daripada anak murid kita? Wow, hebat. Saya pun suka nak dengar rumusan daripada mereka. Cikgu nak siapa yang rumuskan? Okey, cikgu nak jemput Amani. Amani. Nampaknya Amani tidak dapat bersama kita. Kita pergi ke orang lain dulu. Okey, macam mana pula kalau dengan Izlan? Izlan. Izlan ada ke? Silakan Izlan. Saya belajar menghasilkan diorama institusi yang memartabatkan bahasa kebangsaan, cikgu. Comel lah Izlan ni. Betul cikgu? Betul. Dia memang sangat terkesanlah dekat hati dia hari ni sebab dia telah belajar, telah meneroka, berkongsi hasil terokan menggunakan diorama. Okey. Kemudian cikgu nak minta siapa pula boleh rumuskan? Okey, cikgu minta Alia. Okey Alia, kongsikan apa yang telah kamu pelajari hari ini? Pada hari ini, saya telah belajar berkaitan kedudukan bahasa kebangsaan dan bahasa lain dalam perlembagaan. Di samping tu, saya belajar berkaitan peranannya. Ya, betul. Hebat betul Alia ni. Betul lah. Okey, dan untuk itu cikgu rumuskan pada hari ini. Okey, berdasarkan peta ganjaran pun kita dapat lihat anak murid kita di talian dan semestinya di rumah juga boleh menguasai kedudukan bahasa kebangsaan dan bahasa lain dalam perlembagaan. Peranan dan juga institusi yang memartabatkannya, dan akhir sekali mereka telah meneroka berkaitan dengan cabaran yang dihadapi oleh bahasa kebangsaan. Okey cikgu, saya ada soalan untuk cikgu. Saya nak tanya disebabkan kita
ialah kita sama-sama meneroka berkenaan dengan topiknya bahasa Melayu, bahasa kebangsaan kan. Ya. Jadi mungkin cikgu boleh terangkan apa lagi bahasa lain yang digunakan juga di Malaysia ini selain daripada bahasa Melayu. Okey, selain daripada bahasa kebangsaan, cikgu nak minta bantuan sekali lagi daripada peneroka kecil kita. Boleh. Okey, siapa boleh bantu Kak Eli untuk menjawab persoalan Alia. Alia lagi. Silakan Alia. Bahasa Dekatkan sikit. Bahasa lain selain daripada bahasa Melayu adalah seperti bahasa Mandarin, bahasa Tamil, bahasa Inggeris dan lain-lain lagi. Wow, betul. Sangat tepat sekali. hebat. Ya. Dan sebenarnya kita ada banyak lagi bahasa yang kita sekarang ni orang Malaysia sedang seronok belajar. Kalau cikgu nak tahu tak bahasa apa? Bahasa apa Eli? Bahasa Korea. Betul, dekat mana-mana Betul saja. tak? Sekarang ni memang berleluasa kita belajar bahasa Korea. Tapi bagus sebab kita sama-sama mempelbagaikan bahasa kita. Okey. Betul, Eli. Soalan kedua saya nak tanya cikgu. Okey, jumpa cikgu ni. Saya kan tanya cikgu pula kan. Okey. Apa usaha-usaha yang telah dijalankan dalam memartabatkan bahasa kebangsaan cikgu? Okey, usaha-usaha, okey. Tapi cikgu ada bahan bantu mengajar dekat depan, tapi cikgu tak nak ceritalah. Boleh tak kita suruh sekali lagi peneroka kecil cilik kita untuk bantu cikgu. Yang baru masuk ni, Amani. Amani, boleh bantu cikgu terjawab soalan Kak Eli? Okey, Kak Eli ulang semula soalan ya. Antara usaha-usaha yang telah dijalankan dalam memartabatkan bahasa kebangsaan. Boleh Amani? Kalau tak kawan-kawan lain boleh bantu Amani? Siapa? Mukri nak bantu? Atau Anaki? Ataupun Izlan? Izlan? Ya, Izlan. boleh? Okey. Okey. Antara usaha yang telah dilaksanakan seperti program Dekad Bahasa Kebangsaan, Plan Kebangsaan dan MDM-MBI. Ya, betul. Nampak kita nampak ABM cikgu kat depan ni membantu mereka. Hebat. Okey cikgu, ada satu lagi rumusan yang cikgu tertinggal daripada Amani tadi ya? Okey. Silakan cikgu. Amani, ada boleh kongsikan apa yang awak telah belajar pada hari ini? Pada hari ini saya telah belajar berkaitan kedudukan bahasa kebangsaan dan bahasa lain dalam perlembagaan. Di samping itu, saya belajar berkaitan peranannya. Okey, betul. Memang sangat tepat. Hebat. Jadi objektif pada hari sangat tercapailah kerana mereka semua dapat menyatakannya dengan jelas. Alhamdulillah. Okey, kita mungkin boleh minta seorang lagi cikgu untuk sama-sama kongsikan apa yang mereka telah faham dan teroka pada hari ini. Boleh cikgu? Saya nak minta secara orang kata kasar atau rawaknya lah apa yang mereka faham, yang mereka sudah mengetahui berkenaan dengan bahasa kebangsaan ni. Boleh? Okay, kita minta siapa? Anaki atau Mukri? Boleh terangkan tak apa yang awak dah belajar hari ni, awak dah teroka hari ni? Anaki lah. Dia ke depan tu. Boleh Anaki? Awak faham tentang apa? Tentang Dapat reward? cara Okey, apa contohnya cabaran penggunaan? Cabaran yang dihadapi. Cabaran penggunaan bahasa kebangsaan. Tadi awak jawab apa? Tadi Anaki dia jawab cikgu? Ada dia jawab tadi. Ingat tak? tadi jawab Bubble-bubble tu. aplikasi yang menggunakan bahasa Inggeris. Ya, betul. Apa tu cikgu? Yang menggunakan aplikasi di dalam internet yang banyak menggunakan bahasa Inggeris, yang mana ini menjadi cabaran buat bahasa kebangsaan sebab semua kalau kita buka internet Eli, memang kita akan melihat bahasa Inggeris bukannya bahasa kebangsaan. Dan ini memberi cabaran buat bahasa kebangsaan untuk dimartabatkan. Pandai Naki, hebat. Okey. Last kali kita nak dengan Mukri lah. Alah, hai. Mukri belajar apa hari ni? Apa yang Mukri faham hari ni? Belajar tentang Alamak.
Oh. Mukri suka bagi Kak Ellie kejutan-kejutan tau. Dia satu masalah apa ni? Ya, Okey, talian. kita kepada Damien lah. Dan bahasa kebahasaan. Dia dah kembali dah. Ada boleh. Semua dah okey semua. Apa tu? Okey, cikgu Okey. mungkin faham apa yang mungkin cuba sampaikan tadi? Mungkin Dalam talian. okey. Ya, cabarannya adalah sama juga saya rasa dalam talian. Apa-apa saja aplikasi yang kita gunakan ya, termasuklah WhatsApp ataupun Facebook kan, aplikasi yang selalu kita layari menggunakan bahasa Inggeris. Tapi sebenarnya Ellie, kalau kita faham, kita sebenarnya boleh tukar kepada bahasa Melayu, dan juga setiap kali kita membuat komen ataupun ulasan di WhatsApp ataupun di media sosial, kita boleh menggunakan dengan mengeja dengan betul. Okey, elakkan daripada menggunakan perkataan-perkataan yang terlalu ringkas kan, yang kebanyakannya murid-murid sekarang selalu guna. Okey, dan ini adalah satu cara untuk mereka memartabatkan bahasa kebangsaan supaya kita semua akan lebih menyayangi negara, dan identiti negara itu berada di dalam diri kita sebagai warga Malaysia. Betul. Bila kita selalu mempraktikkannya. Ya, betul. Baik. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Madiah. Ya. Dan terima kasih kepada murid-murid dalam talian juga, sebab sama-sama hari ini kita berkongsi ilmu, berkongsi informasi dan meneroka untuk mata pelajaran sejarah bagi topiknya Bahasa Melayu, Bahasa Kebangsaan. Jadi harapnya segala yang dikongsikan tadi dapat manfaat untuk adik-adik di rumah juga. Dan bolehlah sama-sama buat diorama ni. Comel kan, yang lebih kreatif daripada Kak Ellie ni. Okey, itu sahaja untuk teroka di DTV KPM hari ini. Kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum. Bye. Semalam malam bye. Didik TV KPM